Pembelajaran bermakna, saya ringkaskan daripada sini, sebenarnya ia menumpukan kepada penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru. Dia cuba mencipta sesuatu, dia gunakan pengetahuan yang dia dapat daripada kehidupan sebenar. Kemudian dia akan berkongsi apa yang dia dapat tu. Dia akan berkongsi di hujung. Sebab tu KMR berbeza dengan projek, dia ada showcase. KMR showcase. Okay, jadi dia berkongsi dengan apa yang dia dapat, jadi dia cuba mengaitkan apa yang dia ada dengan persekitaran dan akhirnya, okay, apa yang dia dapat ni, dia blendkan dengan kemudahan digital yang dia ada. Sebab sekarang PDPR memang dia, bila cikgu buat showcase ni nanti, dia akan present, murid akan cuba present, okay, melalui aplikasi yang ada lah. Sama ada Google Meet ke, cikgu buat masa tu seorang aja present ke, dua aja present, yang lain jadi penonton. Okay, ini yang kita kata dengan pembelajaran bermakna. Maknanya dia gunakan segala apa yang dibuat, segala apa pengalaman yang dia ada semasa proses KMR ni, dan kemudian dia akan kongsikan dalam showcase. Okay. Apa itu pembelajaran bermakna? Deep learning is the quality learning that sticks with you for the rest of your life. Maknanya bila dia buat tu, dia akan ingat, oh actually nak buat benda ni, kena ada benda ni, kena ada benda ni, kena ada benda ni. Kalau melibatkan contohnya bahasa Melayu, nak menghasilkan karangan yang pendek, apa step-step yang dia perlu ada. So it means that benda ni akhirnya dia akan membawa budak kepada dia punya pengetahuan dia lingers, dia kekal sampai bila-bila masa. Okay, ini ialah in detail tentang deep learning, engages student in the mastery of academic content, creation of new knowledge, maknanya dapat pengetahuan baru, development of deep learning competencies, yang 6C tu tadi ada mereka kuasai, dan dia akan combine ni dengan digital tools everything, dia akan stick pada kehidupan mereka dan juga menyediakan mereka untuk global nanti. Okay. Yang ini ialah tentang pembelajaran bermakna. Okay, ingat pembelajaran bermakna ada komunikasi, kolaboratif, kreatif, kristis dan ditambah 2, karakter ataupun sasiah dan juga kewarganegaraan. Ini yang dimaksudkan saya kata tadi 6C. 6C ataupun 6K. Okay. Maknanya pembelajaran bermakna dia tambah lagi 2K ataupun 2C, iaitu karakter ataupun sasiah dan juga kewarganegaraan. Okey cikgu, nanti saya akan bagi PowerPoint ni. Cikgu baca tentang pembelajaran bermakna, sebab pembelajaran bermakna ni tahap murid kita bagi setiap peringkat ni. Maknanya peringkat komunikasi, peringkat kreatif, peringkat kritis, kolaboratif, kewarganegaraan, sasiah berada di peringkat mana. Sebab ini akan membawa cikgu kepada modul 7 nanti. Bila murid tersebut dalam proses, cikgu tengok tahap murid cikgu berada di tahap mana bagi setiap K ni yang ada. Contohnya macam komunikasi. Murid cikgu berada di level mana? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Kita pastikan kita tahu level di mana, sebab untungnya ialah bila cikgu bersedia nanti, orang yang sama guru yang sama dan seorang lagi guru ICT nanti akan masuk untuk modul 7. Jadi cikgu kena tahu masa murid tu sedang melaksanakan KMR, dia berada di level mana bagi setiap elemen-elemen dalam 6K ni ataupun 6C. Okey. Seterusnya kita tengok kita ada kurikulum, kita ada pedagogi dan kita ada pentaksiran. Tapi pentaksiran kita sekarang ni terutama bagi sekolah rendah, dia dah memang solid bagi PBD. Memang cantik lah kalau KMR dilaksanakan di sekolah-sekolah, di sekolah rendah pada masa kini.